Bismillahirrahmanirrahim. Boleh mulai ya? Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. فقهنا في الدين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. فأما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di kesempatan pagi yang penuh barakah pada pagi ini masih lagi kita dapat bersama-sama dalam kelas kita seperti biasa pada hari Sabtu 10.30 hingga pukul 12 untuk slot bacaan Al-Quran secara tartil bersama dengan Taranum ya, beserta Taranum, dan begitu juga kelas Fardu Ain yang ada keterkaitan kita dengan ibadah, iaitu ibadah At-Taharah. Telah pun kita mulakan dulu, kemudian disambung dengan solat, dan kita sambung lagi dengan masalah-masalah berkaitan dengan imam dan makmum ya. Baik, untuk slot pertama ini kita terus mukadimah kita dengan kalam muqaddimul la yumallu sama'uhu. Kemudian kita buka suara sikit dengan qasidah nasyid, tausyih, taranum, kita panaskan suara ya, samping kita baca Quran. Dan kita sebelum itu kita mulakan dulu pertemuan kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, kita mulakan dulu. Kita mulakan dengan qasidah Kalamun Qadimullah sebagai lagu tema kita dan doa dalam ayat-ayat tersebut ya. Kita mulakan. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي
وحيرتي وحيرتي، فيا ربي متعني بسر حروفي، ونور به قلبي وسمعي ومقلتي ومقلتي، وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونياتي ونياتي. Okey, kita terus dengan lagu yang kedua kita pada pagi ini sebagai kita panggil memanaskan suara kita lagi ya. Kita tengok yang ini kita iringi sikit dengan alunan muzik. Terus وأحسن منك لم تنقطع عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، وأنك قد خلقت كما تشاء. على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قر أعينا، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قر أعينا، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا.
لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبش أضحى معلنا. صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعان والوفاء. صل عليه دائما ربنا وآله وصحبه أهل المعان والوفاء. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام. اشفع لنا يوم الزحام. اشفع لنا يوم الزحام. Hadirin muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Itu contoh ya. Saya sampai dah apa suara kita pun dah lembut beberapa kali. Kita dah latih beberapa kali kan. Tadi diiringi dengan muzik supaya mendatangkan lagi rasa semangat kita ya. Secara mudahnya kalau tuan nak ikut, nak lembutkan suara, boleh latih dengan kaedah salawat ini ya. Dan saya bawa atas tujuan kita dapat latih situ. Contohnya kita bagaimana nak melembutkan suara, bagaimana kita nak mengalungkan suara ya. Bagaimana kata Nabi, iqra'ul Quran biluhunil Arab. Ya, bacalah Quran dengan lahan. Lahan ni sebutan, lengok, cara baca ada cara sebutan orang Arab. Jadi nak sampai ke tahap itu tuan-tuan, kita juga kita lengok, sampai lengok tu kita nak lembutkan suara. Ya, bagaimana lembutkan suara? Secara tak langsung kita kena melatih diri kita dengan melagukan suara kita selalu ya. Jadi kita pilihlah lagu-lagu yang baik, contohnya macam salawat ini cukup sesuai lah bagi tuan-tuan dan puan-puan. Banyak lagi salawat yang lain, saya bawa yang ni tujuan sebab perkara ini ataupun lagu ni pun zaman kita lah ya, zaman sekarang. Kalau dulu dia nak lagu tak ada muzik, dia kata lagu yang ada muzik ni haram ya. Bila dikaji balik mengikut perkembangan semasa, maka hukum tidak menghalalkan cara ya. Hukum tidak menghalalkan cara. Namun ada keharusannya atas mendatangkan keimanan. Sebab itu yang ni dijawab oleh Yusuf Al-Qaradawi ya. Yusuf Al-Qaradawi jawab, harus atas sebab ia mendatangkan keimanan kita pada Allah. Ya, dengan kita salawat tadi diselangi dengan muzik membawa kepada kita rasa lagi satu perasaan kecintaan kita pada Nabi dan Allah Taala. Ya, cara mudah tuan-tuan. Tadi mungkin muzik kuat, jadi tuan-tuan tak nak ikut rasa susah. Ya, kita sekali lagi kita cuba alunkan tanpa muzik ya, sekali lalu Lepas tu kita terus kepada fokus kita untuk hari ini, bacaan surah dan taranum yang akan kita alunkan pada surah yang kita pilih pada hari ini insya-Allah. Sekali lagi ya, tanpa muzik. Tadi diiringi dengan muzik. Jadi tuan-tuan boleh tengok di slide tu dan saya cuba alunkan nasyid atau qasidah ini, salawat ini dan tuan-tuan cuba ikut. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badri tamam.
صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قري أعينا، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قري أعينا، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. بشرى لنا نلنا المنى، زال العنا وفالهنا، والدهر أنجز وعده، والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا نلنا المنى، زال العنا وفالهنا، والدهر أنجز وعده، والبشر أضحى معلنا. صل عليه دائما في كل حين ربنا، وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يشفع لنا يوم الزحام. Okey, baik tuan-tuan. Sesudah pun kita panaskan suara sampai apa dia panggil miftahut tabaqat, kita sudah menggunakan teknik suara tadi, melembutkan suara, memburdahkan suara kita ya. Dan kita terus ke berikutnya pertemuan kita pada pagi ini, iaitu kita sambung dengan surah minggu lepas, surah Az-Zalzalah kan? Ya. Okey, hari ini kita cuba sambung surah Al-Adiyat. Ya. Ada siapa tanda? Minggu lepas kita baca surah apa? Al-Adiyat ataupun surah Az-Zalzalah. Jadi untuk minggu ni kita sambung surah Al-Adiyat. Jadi surah Al-Adiyat mengandungi 11 ayat ya, 11 ayat bila kita baca. Jadi 11 ayat bila kita nak susun bacaan secara murattal, sama ada murattal tarannum atau murattal mesti bertarannum lah. Bila kita baca Quran mustahil. Bila kita baca Quran keluar saja suara, mesti dah ada berlaku lagu ataupun tarannum di situ ya. Namun kita saja belum dapat mengenal pasti saya tu baca lagu apa Ustaz. Ya, kita bertanya. Saya baca selama ni lagu apa Ustaz? Ya, nak tahu kita baca lagu apa, sekejap lagi tuan-tuan boleh baca ayat ini. Ya, bila tuan-tuan baca, kita nampaklah tuan-tuan baca lagu apa, dan surah insya-Allah tak susah ya. Surah Al-Adiyat, surah lazim ya, yang mudah untuk kita baca. Dan bacaan kita murattal tarannum, maksudnya kita baca umpama kita baca dalam sembahyang ya. Dalam Al-Quran kita akan baca 3 kategori ya. Pertama tahqiq. Tahqiq ni bertarannum pun kira tahqiq jugalah, lambat-lambat. Orang mula belajar Quran pun tahqiq juga ya. Contoh saya bagi, kalau dia mula belajar Quran macam mana dia baca? Wal adiyati dhabha.
susah. Dia lambat-lambat ya. Jadi kita tengok anak-anak kita, kadang-kadang kita pula tak sabar. Cepat sikit. Marah anak kita. Sebab apa? Baca lambat. Kawan baru nak mengenal huruf, memang lambat lah ya. Jadi, wal adiyat. Kita sabar. Kita pun, diyatil dhabah. Nanti dah dia mahir, sampai dewasa, mustahil lah dia dah baca slow macam tu kan. Jadi, kaedah ini dia panggil tahqiq. Ataupun kita baca bertaranum lambat. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Ya. Orang tanya, itu tak salah tajwid ke Ustaz? Lambat sangat? Itulah dipanggil tiga kategori tadi. Tahqiq dibaca lambat-lambat atas sebab nak apa? Nak menghayati, nak mengasyikkan bacaan. Boleh bertaranum bilangan yang dikira lambat-lambat. Ya. Yang kedua, tadwir. Seperti baca dalam semayang, Imam Mekah ke Imam Masjid Nabawi ke, mana-mana imam di masjid, dia panggil kategori kedua, iaitu bacaan secara tadwir. Dan yang ketiga, bacaan secara hadar. Hadar bacaan dia laju. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqan fa wasatna. Dia baca cepat bukan bererti dia tidak mengawal tajwid. Tajwid masih terkawal. Sifat dan makhraj huruf masih terjaga ya. Tak salah, masih menepati. Cuma bacaan dia cepat atas sebab dia nak mengulang Quran. Dia target baca Quran nak bagi banyak habis ya. Bukan nanti kalau kita baca lambat-lambat baca dalam sembahyang, lambat habislah ya. Bagi orang yang menjaga Quran boleh baca. Baik. Pada hari ini kita tengok surah Al-Adiyat. Saya nak cuba meletakkan, sebab minggu lepas ada bertanya, Ustaz kami tak kenal lagu. Jadi tak tahu kita nak petik kat mana ya. Kita nak petik lagu tu kat mana. Contohnya kita nak petik lagu Murattal tadi tu kat mana ya. Sini ke sini ke sini ke ya. Jadi saya mulakan pokok lagu Bayati bermula pada harakat bawah, harakat pertama, 2, 3 dan sampai ke 6 ya. Di situ kita nampak macam mana kita petik Taranum Bayati tu kita keluar ya. Harakat berapa. Baik, saya baca dulu. Kita tuan ikut ya. A'udzubillahi minasyaitan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dikira kategori qarar ya. Kita tengok pada ayat pertama, harakat pertama Taranum Bayati ya. Wal-'adiyati dhabha. Boleh ikut? Ya. Kalau nak ikut pun ikut, kalau tuan-tuan nak rekod pun rekodlah. Kalau nak apa ikut sekali pun tak apa. Nak buka mic pun tak salah. Cuma saya tak tahulah tuan-tuan ikut ke tidak kan. Okey. Tapi kalau ikut insya-Allah boleh ya. Saya mula dengan harakat pertama dulu. Wal-'adiyati dhabha. Harakat pertama. Kita boleh teruskan. Fal-muriyati qadha. Harakat pertama lagi. Sebab apa? Itu dipanggil mengulang-ulang harakat yang sama. Ya. Fal-mughirati subha. Harakat pertama lagi. Fa'atharna bihi naqan fawasatun nabihi jam'a. Harakat pertama lagi. Ya. Tapi dalam kaedah penghakiman, peringkat kebangsaan, peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa, Malaysia tidak menilai bacaan yang takrir begitu. Ya, sampai 7 ayat, 7 kali ulang dalam kaedah penghakiman dia kata takrir. Takrir maksud apa? Mengulang-ulang lagu yang sama. Mengulang-ulang harakat yang sama. Ya, bagi orang Arab tak kisah. Yang pentingnya ada sekurang-kurangnya 4 harakat. Dan 4 harakat tadi mempunyai jawab sekurang-kurangnya dalam Taranum Bayati. Ni kita baru nak menerokai.
maksud bayati itu ya. Jadi bayati maksudnya rumah, tak kena mengena dengan lagu yang kita baca dalam Quran. Ya, kita baca wal adiyati dhabha. Taranum bayati. Apa bayati? Apa maksud bayati? Bayati maksudnya rumah. Bayat. Arab sebut bayat. Bayat itu maksudnya rumah. Tapi apa kena rumah dengan lagu Quran? Ya, nama itu diberi sahaja. Ya, sebab tu dipanggil bayati Misri, bayati Kurdi, bayati Syuri, bayati Kurd, Kurd dan sebagainya. Dia bergantung kepada pembacaan di negeri dan di kawasan tersebut. Sebab tu Nahwan ni dikatakan Taranum Nahwan adalah nama negeri bagi satu tempat. Nama satu tempat di negeri yang berada di Nahwan ni di Iran ya. Sebab tu tuan-tuan kalau perhati orang Iran dia baca Nahwan cukup sedap. Ya. Mungkin lagu tersebut keluar daripada negeri tersebut. Ya, daerah itu. Sebab tu dalam kajian saya nak buat tajuk tu, tapi kata doktor besar sangat. Kau nak pergi ke negara Iran, kau nak masukkan negara tu, nak jumpa ke orang Iran dengan Syiah lagi sembahyang tak sama macam kita, bolehkah masuk ya? Jadi oleh kerana besar sangat, kata pensyarah saya tak payahlah kot, nanti tak habis. Kan? Dalam penulisan takut tak habis. Sebab apa? Sebab tak jelas. Takut tajuk tu memang cantik, kalau dapat memang jelas sebab kita seorang-seorangnya yang buat kajian tersebut. Namun takut tak sampai, takut tak habis, jadi tak payah menyusahkan, cari yang mudah ya. Jadi maksud bagi sesuatu taranum itu, saya nak kongsi dengan tuan-tuan, tidak ada keterkaitan maksud taranum itu dengan lagu yang kita lagukan. Lagu-lagu, nama lagu bergantung kepada kadang-kadang maksud setempat. Contohnya Hijaz. Hijaz, ada Hijaz Iraqi yang dibaca oleh orang-orang Iraq. Ada Hijaz Yamani ataupun Hijaz Hijazi. Contohnya macam azan Mekah kan. Contoh dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu lagu Hijaz. Ya, lagu Hijaz. Tapi Hijaz Hijazi. Hijaz yang dialurkan oleh orang-orang Hijaz. Lagu dia betul lah. Sebab sifat lagu Hijaz dia agak sikit keras. Ya, kasar dan keras. Sebab tu dia punya Akbar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Nampak tak? Dia bentuk dia bergerak dia kasar, keras sikit. Dan dia tak banyak burdah. Syahadu an la ilaha illallah. Dia banyak dia banyak begitu. Itu Hijaz Hijazi. Masuk Hijaz Misri dia lembut. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia lembut dan lagi merdu, nampak bentuk kelembutan lagu padang pasir ya. Dia jadi merayu, mendayu, dan sifat Hijaz itu lagu yang dikatakan lagu yang berbentuk lagu sedih. Itu kita kongsilah sikit maklumat tu. Jadi balik pada bayati tadi. Jadi wal adiyati dhabha, kalau kaedah penghakiman di Malaysia, dia tak menggalakkan kita takrir harakat. Takrir harakat ni maksud apa? Dalam harakat, kalau kita kata 5 harakat mad jaiz, mad wajib, itu 5 harakat yang kita bilang panjang dia dengan jari. Harakah tu jari bergerak. Ya, dulu dia tak bilanglah jari kaki, dia tunjuk tangan je ya. Harakah iaitu al-qari'atu mal-qari'atu wa ma. Kita bergerak jari bilang mad tu dipanggil harakat. Manakala harakat di dalam taranum. Ya, harakat dalam taranum saya nak kongsi sikit. Maksudnya harakat dalam taranum, istilah-istilah yang membosankan kita, istilah yang tak boleh memberi kefahaman. Ya, kita tak faham. Kadang-kadang istilah ni menjadikan kita jadi malas nak belajar. Ya, malas nak belajar taranum. Apa istilah payah-payah sangat.
Sedangkan kita nak belajar Quran saja. Kan? Jadi tak apa. Okey, tengok ni istilah-istilah penting dalam ilmu taranum. Mari kita kongsi sikit sebelum kita baca ya. Dia kata apa? Iaitu untuk bertaranum, para qari dan qari'ah semestilah mengetahui dan mengenali beberapa istilah-istilah asas yang penting untuk menggarapkan bacaan mereka antara istilah-istilah tersebut. Ya, kita baca Quran tiba-tiba guru kita kata, okey, harkat pertama. Apa dia harkat pertama pula? Tak faham ni. Tengok harkat ialah suatu alunan irama. Alunan irama kita Wal'adiyati dhabaha. Itu harkat pertama. Dia panggil alunan irama yang mengandungi beberapa qita'ah dan satu mahattah. Tu dia lagi tak faham. Apa dia qita'ah di sini? Apa dia itu mahattah? Ya, insya-Allah tak menyusahkan kita ya. Tak payah dan tak susah. Maksudnya harakat sini satu irama yang kita lakukan tadi, taranum bayati. Harkat pertama kita baca pada ayat pertama, harkat pertama itu tingkatan suara yang pertama. Qita'ah ni maksudnya kita memotong. Macam tadi kita boleh sambung ayat panjang ya. Tapi kita berhenti pada wal adiyati dhabha sebab dia dah cukup waqaf tam. Ya. Waqaf dia sempurna dah di situ dan kita nak pendekkan ayat mengukur nafas kita. Ya. Jadi wal adiyati dhabha. Satu harakat, satu alunan pertama, irama yang pertama taranum bayati. Pertama kita baca pada ayat pertama dan mula harakat pertama. Pergerakan irama kita yang pertama. Ya. Pertama kita bergerak lagu, irama yang pertama ataupun lagu pertama, harakat pertama. Harakat tu irama lebih kurang alunan irama lah. Ataupun tingkatan yang pertama. Lalu disebut, ya, dia kata irama yang mengandungi di dalam irama tadi, dalam harakat ayat pertama tu, kita boleh potong lagi. Tapi dah ayat tu terlalu pendek. 3 kalimah je wal adiyati dhabha. 2 kalimah saja, mana tak perlu kita potong. Kecuali ayat tu sebaris setengah. Maka kita potong pendek-pendek. Kerat dia potong pendek-pendek supaya ukur harakat tersebut, baris tersebut dengan nafas kita. Takut nafas kita pendek tuan-tuan ya. Baca tak sampai. Jadi begitu juga dia kata dan satu mahattah. Satu mahattah ni maksudnya tempat perhentian. Mahattah ni tempat perhentian. Kalau dalam istilah ilmu tajwid dia panggil waqaf. Dalam kita berjalan sampai. Kalau kita naik kenderaan tuan-tuan, nak pergi ke mana? Nak pergi ke Shah Alam ya, kita sampai Masjid Negeri, kita berhenti situ. Dia panggil mahattah. Tempat perhentian. Kita berhenti di mana? Di masjid. Tak kira lah mana kita berhenti, kira mahattah. Ya, tempat berhenti. Kemudian kalau kaedah dalam bacaan murattal biasa kita sembahyang ni, dia panggil waqaf. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu mahattah ya. Dia panggil waqaf pertama, waqaf kedua, waqaf ketiga. Namun dalam taranum dia panggil mahattah. Kenapa panggil mahattah? Dalam perjalanan mahattah juga. Dalam ilmu taranum lebih sesuai dikatakan mahattah kerana kita berhenti itu dalam keadaan tempat yang baik. Maksudnya kita berhenti dengan lagu maqamat kita itu sesuai tempat kita berhenti. Kalau kita waqaf menyamai pula dengan tajwid, dia letak untuk irama taranum mahattah. Ya, tuan-tuan faham ya? Insya-Allah tak susah. Yang kedua, qita'ah. Dah sebut qita'ah tadi. Ni di sini ada perkataan qita'ah, iaitu satu alunan irama pendek tanpa mahattah. Maksud qita'ah ni kita baca wal adiyah. Kita berhenti situ. Kemudian dhabha. Sebab itu 2 kalimah tak berapa sesuai. Ya, kalau Fatihah kebiasaannya kita kata beginilah. Kita sambung ayat.
والعاديات ضبحا فالمغيرات. Berhenti mughirat itu qitaah ya. Sebab lagu tu tak habis lagi. Ya, belum sampai ke tempat berhenti mahattah tadi. Lagu tu jalan belum berhenti lagi. Masih dalam irama Taranum Bayati lagi. Belum sampai penghujungnya. Berhenti. Masih dalam lagu irama yang sama. Kita ulang balik belakang. Terus ke depan. La la baru sampai mahattahnya. Faham? Itu panggil qitaah. Kita memotong sesuatu lagu dalam keadaan lagu itu belum habis. Ya. Selamat Hari Raya. Beli Hari Raya saja. Apa dia? Ya. Baru habis lagu tu. Selamat Hari Raya. Apa dia berhenti kat Ra? Tergantung. Ya. La la. Nampak tak? Dia punya lagu kita belum habis. Kalau dalam cerita belum habis. Ya, belum sampai ke mahattah. Cerita tu belum sampai ke penghujung. Itu dipanggil qitaah. Yang kedua, yang ketiga, burdah asli. Dia ada burdah. Istilah ni burdah bukan budrah. Kalau salah sebut budrah jadi bedak. Jadi ada ke budrah. Ya, maksudnya kamu ada bedak tak? Nak sapu bedak sikit, nak masuk live Zoom ni takut nampak. Ya. Kadang-kadang kita tak berani buka muka kita sebab tak sapu bedak lagi ya. Nanti dah kita touch up bedak-bedak barulah seronok live kan. Jadi budrah dia panggil. Kalau burdah lain pada makna itu. Iaitu burdah ni ialah satu grenade suara. Faham tak? Grenade suara, getaran suara. Deg. Ya. La 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 la. Nampak burdah? Grenade tu yang mencantikkan keaslian lagu kita. Kenapa pula lagu yang berbentuk gurindam asli, gabung antara asli dengan moden, gabung dua tu mencantikkan dengan burdah tadi. Kita boleh buat la 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 la, betul tapi la 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 la, ada burdah tu. Itu yang menarik. Kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahmanir Rahim. Kita boleh baca tanpa burdah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dia betul lah. Ya? Dia tak ada grenade, bunga-bunga. Kalau dalam bahasa Melayunya, dia kata bunga-bunga suara yang terjadi dengan sendirinya dan yang digubah. Terjadi sendiri macam mana? Kita sebut lagu Hindustan banyak. Lagu-lagu Tamil banyak. Kan bergetar ya. Tu dia buat sama, dia apa? Gubah sama, campur dengan dah grenade yang semula jadi. Bukan nak buat bukan senang ya. Susah. Dia ada grenade yang jauh-jauh. Macam tadi sallu ala khair. Itu burdah yang dekat. Khairil anam. Itu grenade ataupun burdah yang jauh. Nam khair. Itu burdah yang dekat. Buat apa ubah-ubah nama burdah? Sebab lagu ini sesuatu lagu datangnya daripada negara Arab. Kita ambil juga bahasa asalnya iaitu burdah, digunakan dalam kaedah kita belajar ilmu taranum ya. Begitu juga dalam ilmu-ilmu waqaf, ilmu-ilmu apa, kita sentiasa menggunakan istilah-istilah bahasa Arab. Dan kalau kita belajar tak jadi bosan pun dan tak jadi perkara yang menghalang kita untuk semangat terus belajar. Cuma lama-lama kita fahamlah insya-Allah ya. Sikit-sikit tiap-tiap minggu kita cuba ikut ya, kita cuba ulang balik, ikut balik. Benda itu mengasah pemikiran kita, menambah lagi ilmu ya, mendedahkan di antara keluasan ilmu Allah Taala ya. Baik dalam Al-Quran dia ada satu lagi cabangnya iaitu taranum ya, untuk mencantikkan suara. Begitu juga mahattah
iaitu satu bentuk gaya penghujung harakat yang kita berhenti. Itu maksud mahattah yang hujung tadi ya. Kita berhenti hujung, kita berhenti itu dipanggil mahattah. Salalim su'ud tu dia lagi susah. Apa maksud salalim? Salalim ni kita panggil su'ud. Maksudnya suara yang mendaki. Ya. Salalim nuzul maksud suara yang menurun. Nuzulul Quran, turunnya Quran. Maksudnya suara kita menurun. La la daripada atas. Do re mi fa sol la ti do daripada atas ke bawah. Ya, daripada bawah ke atas. Do re mi fa sol la ti do. Jangan tidur terus. Do dalam lagu saja. Bukan do suruh tidur ya. Do atas pula. Do re mi fa sol la ti do. Jangan tidurlah ya tuan-tuan. Nampak sekalian. InsyaAllah yang ada ni tak tidur pun sambil dengar ya. Kemudian itu maksudnya mendaki salalim su'ud. Su'ud maksudnya Saudi ni. Su'ud tu bukan maksud su'ud di situ. Saudi tu bangsa Su'ud. Ini sa'ada. Sa'ada ni mendaki. Perkataan sa'ada itu memanjat, mendaki tangga. Ya. Nuzul, menurun. Tak ada menurun tangga ke, turun kenderaan ke, turun dari langit ke bumi ke dan sebagainya. Itu dipanggil turun suara. Suara kita menurun. Do, okey, faham ya? Kemudian istilah ikhtilalul lahan, iaitu kemahiran mencondongkan suara, iaitu suara kita, tuan pernah dengar tak? Lagu Hindustan. Saya suka kaitkan sebab ramai sini orang-orang yang kita panggil apa? Retro. Kan? Dalam tu ramai ya. Contohnya lagu dia Ullani ullani ho, ullani ullani ho, zindagi ishkafil mere hanna. Kan? Last kali ullani ullani ho, ullani ullani ho. Apa senang nak buat tu. Ya. Dalam istilah ilmu taranum, lagu itu dipanggil suara nampak macam rosak, tapi suara itu dikatakan satu kesenian. Contohnya orang azan ya. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nampak tak? Suara yang tenggelam timbul. Macam suara tazan tu. Suara tazan kan. Sebut tazan tahulah. Nampak? Suara itu dipanggil kesenian. Bukan merosakkan dan mencacatkan. Tetapi suara satu ciptaan dan gubahan yang dibuat untuk mencantikkan. Ya. Siapa boleh buat? Satu anugerah lah. Jadi tak ramai qari boleh buat pun. Ya. Tak ramai. Kalau 10 tu belum tentu 10 boleh dapat. Kalau 100 mungkin ada 2-3 orang. Kalau ada 10 cantiklah ya. Maknanya ramai boleh buat, alhamdulillah. Sebab kadang-kadang kita belajar taranum tak terfikir di akal kita nak buat lagu macam tu. Betul tak? Nak buat suara begitu. Susah nak buat ya. Tak ramai boleh. Dan begitu juga waslah mumasalah, iaitu sesuatu istilah yang dikatakan menggabungkan dua lagu. Di antara taranum bayati dengan Soba, contohnya Nahwan ya, gabung antara dua lagu. Yang cantiknya di dalam satu ayat kita boleh gabung antara dua lagu, lagu bayati dan Soba. Macam kita tiba-tiba lagu Cindai masuk ke lagu apa pula? Gabung antara dua lagu itu, cantiklah. Maknanya satu kemahiran baru untuk kita cipta, memahirkan bacaan. Baik. Bila nak baca Ustaz? Kita nak terus kepada itu sikit istilah yang perlu kita tahu di dalam Al-Quran. Baik, saya baca. Tuan-tuan cuba ikut. Harakat pertama dulu. Wal-'adiyati dhabha. Okey, itu harakat pertama. Kita angkat sikit. Dua mesti tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Macamlah kita belajar lagu. Ya. Falmuriyati qadha. Tu yang kedua. Ya. Pertama tadi, ulang balik.
Wal-'adiyati dhabha. Pertama. Dua. Falmuriyati qadha. Ayat pendek, waqaf pun pendek. Menjadikan sukar untuk kita waqaf dan nak berhenti lagu. Kadang-kadang lagu tak habis, suara dah ada lagi. Kadang-kadang suara dah habis, lagu ada lagi. Itu yang jadi waqaf, jadi sumbang. Falmuriyati qadha. Mana boleh panjang ha? Ya, memadai dua harakat, waqaf, mat apa? Ya, mat iwad, dua harakat. Ya, asal mat tabi'i juga. Tetapi oleh kerana waqaf, maka dia panggil mat iwad. Maka dua harakat tadi tidak boleh dilebihkan sudut tajwid, namun lagu kena pendekkan. Falmuriyati qadha. Harakat dua. Tiga. Falmughirati subha. Boleh tak? Tak susah kan? Falmughirati subha. Itu dipanggil bayati syuri. Boleh? Hari ni kita betul-betul masuk taranum ya. Bagi tuan-tuan nampak sikit. Falmughirati subha. Nampak? Bermula pada awal tadi. Wal-'adiyati dhabha. Harakat pertama. Dua. Falmuriyati qadha. Kemudian tiga. Falmughirati subha. Boleh? Tiga. Tak ingat tiga pun dah cukup. Ya. Kemudian sambung lagi empat. Makin tinggi. Fa'atharna bihi naq'an fawasatna bihi jam'a. Empat. Kenapa Ustaz wasal? Sebab kita suara tengah naik. Bila kita waqaf, dia jadi qita'ah. Bila qita'ah tadi, macam kita potong tadi kan. Nak start balik jadi susah. Kita nak mula tak reti, nak sambung terus tak reti. Ya? Jadi, kita wasalkan ayat itu supaya kita nampak suara kita daripada naik-naik sampai kita berhenti. Boleh? Fa'atharna bihi naq'an fawasatna bihi jam'a. Boleh? Itu empat. Lima. Innal insana li rabbihi lakanud. Boleh? Lima tu kira harakat rangsangan. Harakat ni baris tadi lah. Pergerakan yang kelima. Harakat rangsangan jawab. Maksudnya kita merangsang untuk masuk ke lagu bayati yang tingkatan suaranya jawab. Ini dah sampai jawab lah. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Nampak? Tinggilah sikit. Kalau kita ada suara lebih. Ya. Ini suara lebih. Suara kita ada jawab berjawab. Ini satu keistimewaan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itu dia panggil qita'ah. Sebab suara tinggi perlu nafas yang panjang. Nampak? Jadi kita potong di situ, masih harakat jawabul jawab. Kemudian barulah kita sambung bagi habiskan harakat jawabul jawab tadi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nampak? Maksud jawab bul jawab. Nanti tuan-tuan dan puan-puan kata apa? Tak boleh dah Ustaz. Cukuplah sangat itu kan.
Nanti minggu depan pula malas nak masuk dah. Taranum tu susah. Mengaji apa tak boleh-boleh. Okey. Itu saya masukkan. Minta maaf kalau gangguan bunyi sebab belakang rumah orang tengah duk cuci apa? Cuci kawasan. Duk guna enjin apa cuci kawasan ya. Baik. Teruskan. Jadi di sini kita tak habislah sebab taranum dah habis ya. Sampai ayat ke-9 harkat jawabul jawab. Ya, harkat pertama wal adiyat dhabha. Harkat dua fal muriyat qadha. Harkat ketiga fal mughirati subha. Harkat keempat ayat ke-4 dan 5. Fa asawruna bihi naqam. 4. Harkat 5 innal insana li rabbih lakanud. Itu harkat rangsangan jawab. Harkat ke-6 tadi wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya. Harkat 6 jawab. Ni harkat jawab. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Jawabul jawab tapi kita potong dua. Kemudian afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Harkat jawabul jawab menutup kita tutup taranum bayati dengan harkat jawabul jawab. Boleh? Maka habis dah sekat itu untuk mengenali taranum harkat semua tadi ya. Kalau tuan-tuan nak ulang balik nanti tengok dekat recording ya. Untuk Zoom ni mungkin RH Center sediakan rakaman, jadi tuan-tuan boleh ulang balik macam mana nak dapat harkat tadi ya. Ulang supaya kita dapat susunan harkat tadi ya. Saya baca sekali lalu secara keseluruhan ya, sampai kubur jawabul jawab. Di sini wahai selamat bersedu kita anggap sebab bukan kita nak habiskan ayat, kita nak habiskan lagu. Jadi kita akan petik salah satu daripada harakat ini untuk dibaca dalam murattal. Jadi saya baca dulu lagu yang sempurna ya, supaya tuan-tuan nampak, nanti boleh ulang balik belajar di rumah tengok susunan harakat itu. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور صدق Allahul Azim. Itu susunan yang sempurna untuk harakat tadi ya. Baik, kita nak petik untuk taranum bayati dalam bacaan dalam sembahyang ya. Ya, saya baca sekali lalu, minggu depan kita praktik ya. Minta maaf sebab minggu ni kita terus huraian panjang sikit. Terus ya. Contohnya kita nak petik tadi wal adiyati dhabha falmu. Sekarang ni kita nak masuk bayati. Macam mana kita nak masuk? Kita ambil contohnya harakat jawabul jawab tadi kan. Afala ya'lamu idza. Harakat tu suaranya tinggi, paling tinggi sebab harakat tu paling tinggi. Maka kita ambil harakat jawabul jawab
tetapi suara kita rendahkan. Kita rendahkan suara dalam keadaan kita letak pada bacaan. Contohnya begini. Harakat jawabul jawab patut suara tinggi, tapi kita rendahkan suara. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nampak tak? Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Contohnya, kita cakap kuat. Assalamualaikum. Kan? Assalamualaikum. Apa beza dia? Assalamualaikum yang kedua tu tinggi. Yang pertama, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi kalau kita baca Assalamualaikum tinggi tu, kita guna waktu mana tuan-tuan? Waktu kita kawan-kawan jauh. Assalamualaikum. Tapi kalau dekat, Assalamualaikum. Dekat kan? Jadi sesuai dengan keadaan itu. Jadi untuk taranum, murattal, dia umpama begitu. Oleh kerana taranum yang kita panggil apa? Bayati tadi, kita mulakan susunan harakat sebab kita mula pada 1 sampai ke 7 mesti makin meninggi-meninggi lah. Untuk kita buat kesimpulan nak dibaca dalam sembahyang, kita boleh ambil harakat jawab yang tinggi tadi tu, kita perlahankan suara. Kan? Contohnya, ya, lagu diharakat jawab, namun suara kita direndahkan. Faham? Contohnya begini. Jadi, afala wal 'adiyati dhabha. Nampak? Afala ya'lamu wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadha. Kenapa kita tak mulakan dengan harakat pertama? Wal 'adiyati dhabha. Kerana tak sesuai. Sebab bayati dia mula daripada bawah. Nanti kalau tuan-tuan mula harakat wal-'adiyati dhabhan fal-muriyati, makmum belakang akan tidur tuan-tuan. Dia kata apa imam ni nak baca apa ni, suara pun tak keluar. Jadi kita ambil harakat yang paling tinggi di atas ni. Okey, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabhan فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ Inna rabbahum bihim yawma'idzin la khabir. Boleh? Itu susunan. Kita guna suara harakat itu di tempat jawabul jawab dan jawab tadi. Tetapi suara direndahkan, dimasukkan pada ayat yang kita nak baca secara murattal. Untuk taranum bayati, memang itulah kesesuaiannya. Kenapa? Kita tak boleh mula dengan harakat pertama, kerana harakat pertama dia mula daripada qarar, suara yang paling rendah. Maka bacalah sembahyang menyebabkan bacaan kita tidak menarik perhatian para jemaah, ya, menyebabkan kita sendiri pun bosan, makmum pun tidur, ya. Baik tuan-tuan yang dikasihi dalam rahmat Allah sekalian, saya rasa dah 10.35 dah. Kita stop dulu untuk sesi pertama berkenaan dengan bacaan Al-Quran murattal dalam solat, dan kita mengenali sikit hari ini kaedah bagaimana nak bertaranum, ya. Kalau tuan-tuan rasa tak puas hati, tak ingat, boleh ulang semula dalam Zoom live yang telah dibuat record ataupun telah direkodkan oleh pihak RH Center, ya. Admit kita telah pun record, ya. Tuan-tuan boleh ulang kat situlah. Di minggu depan kita test bacaan, boleh ulang ayat dan surah yang sama.
dan boleh tambah pada surah yang akan datang, Al-Qari'ah dan sebagainya. Untuk slot pertama, semua tilu sekat itu boleh ya. Untuk kita masuk sikit bab yang kedua, iaitu ataupun kita bagi slot yang kedua berkenaan dengan ibadah ya. Baik, kita balik kepada ibadah, iaitu kita tutup dah. Kita berhenti dulu sekat itu untuk sesi pertama, iaitu bab bacaan murattal bertarannum ya. Hari ini kita buat pengenalan tarannum bayati. Minggu depan kita boleh praktik terus, masuk je kita start bayati, terus baca. Kalau masa tu panjang, kita nak tambah lagi dengan tarannum yang lain, kita cuba kenal tarannum yang kedua pula, iaitu tarannum yang berikutnya, Hijaz, Nahwan, Rasikah, Jaharkah dan Soba dan sebagainya. Baik, kita terus ya. Untuk slot yang kedua, iaitu berkenaan dengan ibadah ya, hukum di dalam solat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung perbincangan kita pada slot yang kedua pada tengah hari ini, iaitu berkenaan dengan apa ibadah kita ya. Hari itu kita bicara banyak tentang solat. Hari itu kita telah pun berbicara tentang solat, tentang taharah ya, tentang kita bersihkan diri kita sebelum solat. Tidak dikatakan solat kalau siapa yang tidak ada wudu. La solata liman wudu'alah. Ya, tidak dikatakan solat bagi siapa yang tak ada wudu. Dan wudu pula ada dua cara. Satu wudu dengan secara air, yang memang secara fitrah lah ya. Yang kedua wudu yang dikatakan ganti air, iaitu dengan taharah melalui debu ya, debu yang tanah daripada tanah, ataupun debu-debu yang ada di dinding, di bantal dan sebagainya. Kita dah bicara panjang dulu berapa siri yang lalu, bicara tentang bagaimana wudu dengan tanah yang menggunakan apa kita letak di batu. Untuk cara wudu, secara bagaimana nak ambil wudu dengan secara tayamum ya, dan wudu ataupun tayamum cara orang sakit di selang-seli. Kalau dekat sini luka, kita kena tayamum dulu sekali, kemudian sapu. Kalau tangan luka, kita tayamum sekali, kita barulah basuh ya. Tuan-tuan sekalian, itulah kita dah bicara pada siri-siri yang lalu. Kalau tak ingat, boleh ulang baliklah ya recording tu. Dan siri yang berikutnya, kita sambung dengan minggu lepas, last ya, pertemuan kita bicara kita tentang bagaimana kita berwudu solat ya, last kali minggu lepas, iaitu tertib lah last kali. Tertib ni maksudnya bila kita mula muftatihatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslim, kata Nabi ya. Bila solat itu mulanya dengan takbir, takbiratul ihram. Ini sunat, angkat tu sunat ya. Takbiratul ihram kita dalam keadaan menghadap kiblat, menuju ke kiblat, melihat kiblat kita, fokus apa yang kita nak ibadat tu, menghadap kiblat, dan niat. Niat disertai dengan akad tangan, kemudian diturunlah. Bila kita nak qiyam tu, nak letak tangan di mana? Nak mengikut Hanafi ke, nak mengikut Syafi'i ke, nak mengikut Hanbali ya, nak mengikut Maliki. Ya, kalau Syafi'i di sini saja, antara pusat dan dada ya. Jadi antara pusat dan dada, di tengah-tengah ya. Tuan-tuan tak nampak kot. Di pusat dan dada ni, di antara tengah-tengah. Manakala bagi Imam Hanafi dan Hanbali, dia di bawah pusat ya. Di bawah pusat. Bawah pusat ni maksudnya, tuan-tuan ya, tunjuk sikit. Ni kalau kita berdiri di bawah pusat sini, ni Syafi'i ya. Syafi'i di sini ya, di atas antara dada dan pusat. Jadi ini bawah pusat. Maliki dan Hanbali, Hanafi dan Hanbali. Manakala Imam Maliki ya, dia letak di sisi sahaja ya, tangan dia tak letak sini, tak letak di bawah pusat, dia tepi. Macam kita duduk bersedia nak berkawat tu. Ya. Masing-masing ada dalil yang tersendiri. Ada dalil yang tersendiri di sudut pandangan mereka. Walaupun orang kata ma'qulatun alaih, itu semua atas pandangan mereka, nak meletakkan sahih ataupun tidak, nak ambil dalil hadis sahih ataupun hadis tak sahih. Di situ tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
atas pengamatan mereka bukan berdasarkan nafsu. Ya. Nama orang kata apa ni? Yang paling betul di sini atas dada. Ini hadis yang tepat. Itu pun ada riwayat. Oleh kerana semua ada riwayat hadis, jangan kita menyalahkan pandangan-pandangan ulama yang lain, kerana mereka juga mengistimbatkan berdalilkan pada hadis Nabi SAW. Hadis itu pula diambil contohnya Imam Malik. Imam Malik saya pernah cerita kepada tuan-tuan, seorang yang alim, dia kata aku tidak pernah tidur malamku dan tidak pernah aku mimpi dalam tidurku melainkan aku mimpi Rasulullah. Bagaimana dia kasih ke Allah, kasih ke Rasulullah, ya, bagaimana dia kasih kepada Rasulullah. Aku tak pernah mimpi dalam tidurku melainkan mimpiku hanya kepada Rasulullah. Kita mimpi berapa kali? Kita banyak mimpi hantu datang nak cekik. Kadang mimpi ular datang nak gigit kita kan. Itu tanda syaitan-syaitan cuba nak mendekati kita. Sebab kita tidur kaki pun tak basuh wuduk pun tak ambil surah Al-Mulk tak baca. Tak dikukuhkan lagi dengan keimanan kita dengan baca surah As-Sajdah. Sebagaimana orang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebelum kau tidur baca surah apa? Dia kata As-Sajdah. Ya, padahal dalam sembahyang tadi dia hentam dekat setengah juzuk, setengah apa? Quran. Sepertiga Quran awal dia baca 7 juzuk. Rakaat pertama tu dia, ya. Rasulullah tu tak kerja dulu, tu orang liberalism. Orang liberal memang mereka ini menghukum begitu. Nabi bukan ada kerja nak dakwah, memang dia boleh buatlah benda macam tu. Kenapa pemikiran kita macam tu? Kita telah merosakkan pemikiran. Macam orang tanya saya kan, Ustaz, kenapa qiraat ini banyak sangat? Tak ke pening kepala tu? Ya, kenapa kita tak satukan? Tak apa kita nak satukan dia? Kenapa Allah ciptakan manusia banyak sangat? Ada kulit hitam, kulit biru, kulit putih macam-macam. Ya, kenapa tak satukan jadi putih semua? Tak adalah orang kulit hitam marah dekat kulit putih. Betul tak? Tak adalah kulit putih pula khianat kulit hitam. Ya. Lepas tu kita pula kadang-kadang suka putih, kita kutuk hitam. Kadang-kadang kita suka hitam. Bab kereta suka hitam sebab eksklusif. Betul tak? Kalau bab orang suka putih, kutuk hitam, habis orang India nak kata apa kat kita? Ya. Jadi dalam hal ini jangan kita mengutuk, jangan kita mengaji. Ya, kita faham. Akhirnya bila kita faham, kenapa qiraat tu banyak cabang dia, banyak aliran dia, banyak kaedah bacaan dia. Ya, di situ tuan-tuan nak buka jalan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan ilham-ilham mengajar begitu wujud dalam kalangan manusia, maka penghujung akhir zaman ini tidak ada ruang bagi orang-orang bukan Islam nak mencipta jenis-jenis bunyi bacaan dalam Quran. Tak ada lagi. Kerana 10 qiraat ni cukup 980 lebih riwayat daripada Tariq masing-masing. Cukup 900 lebih ni berapa riwayat yang kita dapat. Kita hafsan Asim satu saja, tak boleh megah. Ya, boleh baca satu tu walaupun kau baca sedap, qari macam mana satu tu aja baru riwayat kau dapat. Jadi bagaimana yang 980 79 lagi ke mana pergi dia? Baru satu Syu'bah tu pun tak mahir mana. Masuk lagi riwayat-riwayat daripada Hafsan Asim pun dah 50 lebih riwayat tariqnya. Ya Allah, ya begitu luas sekali. Begitu juga hukum fiqh. Ya, fiqh pun sama. Ya, berbagai-bagai pandangan ulama semuanya diistimbatkan melalui hadis. Imam Malik dia kata aku ambil yang lurus tangan sebelah kiri, yang tak angkat tangan, tak di qiyam ketika meletak tangan di dada ataupun di perut dan sebagainya. Kerana aku melihat hadis itu diriwayat oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kerana hadis imam yang meriwayatkan hadis ini Imam Ali. Ali itu siapa? Anak angkat Rasulullah, merangkap anak dia, menantu dia. Ya. Maknanya takkan dia tak boleh dipercayai duduk dengan Nabi je siang malam. Ya. Jadi dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi apa sebagaimana kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Khilaf umatku itu ialah rahmat, iaitu membantu kepada semua hamba-hamba Allah yang berada di akhir zaman. Yang tak boleh sebut solat, sebut solat boleh pakai. Orang yang tak boleh sebut yu'minu, sebut yuminu boleh terima. Tapi riwayat lain lah. Ya. Orang yang tak boleh baca, tak boleh angkat tangan, ya, Allahu Akbar, tangan keras, tak sah, maka dia boleh ikut riwayat
ataupun Imam Malik. Ada yang tak boleh angkat tangan lebih sikit sampai ke perut pun dah letih, dia kena bawah pada pusat. Tak apa. Ada yang kalau tak bawah ni nyawa tak boleh. Asalkan makannya perut sengkak. Asal sengkak aja nak baca Quran dah tak boleh. Jadi dia letak di dada boleh lebih sesuai. Maka dia buatlah begitu. Benda itu semua boleh. Cuma setengah macam kita pandangan mazhab Syafi'i, kalau kita dah biasa dengan Syafi'i, ikut cara Syafi'i, jangan mengutuk orang lain. Dan begitu juga orang yang boleh cara lain, jangan mengutuk Syafi'i, kerana mereka itu adalah imam-imam mujtahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sungguh-sungguh beriman pada Allah, bukan manusia yang berahli nafsu macam kita. Ya, kita ahli nafsu, tuan-tuan. Ya, maksudnya kita banyak leka daripada baik. Mereka ini banyak baik daripada leka. Satu keterlupaan mereka pada ilmu, mereka muhasabah, cek apa salah dia buat. Kita 100 lupa, tak pernah cek kesilapan, kita terus dengan kesilapan tu. Ini tuan-tuan sekalian, kelihatan. Jadi pada hari ini tuan, saya ambil sikit saja, sebab ini mukadimah dulu. Sebab saya pun sedang berhubung dengan sahabat saya, ya, dan panduan imam dan makmum. Setelah kita selesai tertib minggu lepas, ya, daripada takbir, muhtatimatun bitaslim, dan menunjukkan tertib itu susun daripada awal sampailah bagi salam pertama. Ya, salam kedua tu membatalkan solat lah, ya. Pertama tu yang wajib salam, yang tak wajib jawab tapi dia bagi salam. Itu salah satunya. Maka selesailah kita bicara tentang perbuatan rukun-rukun solat, sunat-sunat hai'ah dan sunat ab'ad di dalam fardu solat. Kita sambung sikit. Setelah selesai perkara itu, dia ada keterkaitan lah pula. Sembahyang tu seorang ke, nak berjemaah. Ya, bila berkaitan dengan solat, mestilah Nabi kata, solat 20. 20 apa? Solat nak dapat 20 pahala yang lebih, mestilah solat berjemaah. Sebagaimana kata Nabi, ya, dalam nanti kita masuk, ya. Baik, kita cerita sikit mukadimah kitab ni. Kita akan pilih kitab panduan imam dan makmum. Jadi dalam solat kita kena faham, ya, kena faham, sebab dalam solat kita digalakkan solat berjemaah, tak digalakkan solat berseorangan. Sebab tu dalam hal dia ada solat i'adah. I'adah ni solat ganti. Ganti, ya. Maksudnya ganti ni solat bukan biasa i'adah gantilah. Tetapi ada orang yang solat, tadi dia solat seorang-seorang, tiba-tiba kawan datang rumah, tiba-tiba kita singgah di masjid, orang baru nak sembahyang. Ya, tadi kita dah buat jamak dah. Ya, boleh tak kita nak start balik? Jamak tadi pula sembahyang seorang, ya. Maka kita nak buat balik jamak, maka nak sembahyang berjamaah sempurna. Boleh. Dia panggil i'adah, solat semula. Ya, solat semula sekali lagi, kerana ini lebih baik berjamaah, ya. Solat sekali lagi. Maknanya orang itu suka beribadah. Kita ni kalau ibadah ni tuan-tuan, ya, beribadah ni kebiasaan kita bilang betul-betul, tak kurang sebiji. Betul tak? Nak menambah jangan. Nak cukup je. Tetapi kita tak nilai pula ketika mana kita ibadat itu banyak kita leka. Betul tak? Kita tak khusyuk, ya. Kita tak khusyuk, kita tak muhasabah, tetapi tak cukup rukun, tak cukup apa kita kira. Sebab apa? Kalau kita nak tambah ba'diyah tu 4, qabliyah 4 seperti zuhur, jangan duk tambahlah, kita kerja tu sunat je, kerja lagi wajib. Betul. Maknanya hati kita belum ada kait, belum rasa kecintaan pada Allah betul-betul. Sedangkan orang yang cinta pada Allah, bagaimana Nabi, kalau boleh nak sujud selama-lamanya. Sebab tu kita contoh bab sujud yang lalu kan, bagaimana malaikat yang sujud tak berhenti-berhenti. Yang rokok je. Sehinggalah satu hari Rasulullah bila diangkat ke Isra' dan Mi'raj, lalu di hadapan orang malaikat yang sedang sujud. Lalu malaikat yang sujud bangun. Tengok sekejap. Oh, inilah kekasih Allah. Ya. Sehinggalah jadi syariat zaman kita, solat ada di antara dua sujud tu, ya. Hikmahnya. Ya, kerana malaikat yang sujud itu patutnya mereka kasih ke Allah, tak nak angkat dah kepala. Betul kan macam tu? Nak cerita betul atau tidak, Allah ciptakan mereka begitu, maka begitulah mereka. Kita diberi kelonggaran angkat, diberi kelonggaran berjalan, diberi kelonggaran yang lain pula, rokok, sujud dan sebagainya. Itu kelebihan yang Allah bagi pada manusia. Baik. Maka dalam hal ini tiada halangan, ya, tiada halangan. Jadi saya pilih panduan
imam dan makmum ni kerana dalam solat dia perlu wajib bagi kita solat berjemaah, ya. Ya, dulu ada hukum solat, ya. Dalam bab ni ada, ya, bab imam makmum ni ada solat berjemaah. Ada hukum dia fardu kifayah, ada hukumnya fardu ain. Ada, ya, hukumnya sunat dan sebagainya. Jadi kita akan jumpa nanti. Cuma mukadimah dulu pada hari ini sebagai pengenalan, saya akan pilih buku ini kalau sekiranya tuan dia Ustaz Muhammad Hazri Hashim. Kita pindah sikit ke slide yang lain, ya. Okey. Slide berikutnya iaitu kita tengok ni tuan dia. Ustaz Muhammad Hazri bin Hashim Al-Bindani. Dilahirkan di Pendang, Kedah dan mendapat pendidikan agama di Sekolah Menengah Agama Taufiqah Kedah lah. Sekolah yang terbakar budak 27 orang meninggal tu kan. Dan sekolah apa? Taufiqah Kedah dan SMKA di Masyhur Pulau Pinang, kemudian masuk tahfiz Al-Qiraat di Mesir, ya. Jadi dia telah menyusun buku ini. Buku dia sebagaimana saya tunjuk dan tuan ni. Sebenarnya yang kulit awal tadi tu yang saya tunjuk di mukadimah tu, buku dia adalah buku cetakan yang keberapa dah. Ini cetakan pertama, ya. Cetakan pertama beliau yang beliau telah lakukan pada 2012 dulu. 2017, ya, lebih kurang begitu. Dalam buku dia masalah imam dan makmum, ya, masalah imam dan makmum. Jadi bila selesai bab ibadat, kita cerita bab taharah, bab ibadah, bab solat, maka apa yang lebih afdal untuk kita solat tadi, maka saya pilih bicara tentang imam dan makmum, ya, imam dan makmum. Kerana kadang-kadang kita seronok pergi masjid, kita jadi makmum tapi kita tak tahu berada di belakang imam tu siapa. Kadang-kadang kita kata di masjid tu dah direservekan tempat duduk imam, tempat duduk di belakang imam tu 3. Kadang-kadang kita ni tak peduli, ya. Hak ni hak imam, ni hak Bilal, dia tengok kosong hak Bilal tu dia angkat. Kadang-kadang letak tag tu, kita ubah lagi, kita duduk di belakang tu. Dia akan nak peduli dah, ya. Kita sampai tahap tu kita berguraunya sampai tiba-tiba imam tu batal, Allahu Akbar, imam batal, imam pusing belakang, ya. Assalamualaikum, saya batal. Imam tu tak berdosa. Dah dia batal, dia boleh cakap saja, ya. Dia cakap, kemudian dia pusing belakang, Assalamualaikum, saya batal. Siapa-siapa naiklah, Haji Mat naiklah imam. Ya, Haji Mat tu pula di ujung sana nak naik macam mana? Ya, sebab dia kena Haji Mat je, sebab tempat Bilal tadi dirampas oleh jemaah yang tak faham. Lepas tu imam kata batal, dia naik, ya. Jadi ada yang imam tak faham tadi, dia pun cuba nak naik. Kena pula waktu tu time sujud. Dia merangkak sujud ke depan. Apa hukumnya? Batal solat. Tidak ada kaedah merangkak untuk pergi menggantikan imam di depan. Nak tak nak dia kena takbir di tempat setempat dia dulu, sehinggalah dia berdiri tegak, berdiri dengan qiyam yang betul, baru dia langkah ke depan. Dan tempat yang dia kosong tadi, orang belakang pula langkah ke tempat dia. Yang saya pernah perhati, orang yang belakang tu tak duduk di tempat yang kosong tadi. Nampak? Sebab tu dalam imam dan makmum ini mengupas masalah, ya, masalah yang asalnya masalah dia. Kita tengok di sini, asal kitab ini kitab yang bernama, ya, tengok sini. Karya fiqh berkaitan dengan solat yang disusun oleh Datuk Zulkifli, mula-mula sekali, ya, peringkat awal tahun 91 yang mula diterjemah, ya, oleh Datuk Zulkifli Yaakob 1928. Sebenarnya umur dia lah. Seorang ulama penulis terkenal di Kelantan, di Kelantan. Buku ini telah diterbitkan oleh syarikat Darul Naim Kelantan dengan cetakan pertama iaitu 1991 dan cetakan kedua pada tahun 1993, ya, dalam versi edisi Rumi dan Jawi. Jadi secara umumnya buku ini menguraikan tata cara solat berjamaah mengikut mazhab Syafi'i, khususnya mengenai peraturan-peraturan menjadikan imam dan makmum, permasalahan-permasalahan berkaitan dengan muwafiq dan masbuq. Buku ini juga disusun berdasarkan kitab Al-Qawlut Tam. Diambil daripada kitab Al-Qawlut Tam. Ya, siapa dia Al-Qawlut Tam ni? Imam Al-Qawlut Tam fi fahmi al-ma'mum, ma'mum wal imam ala mazhab, iaitu atas mazhab Al-Qawlut Tam fi ahkamil ma'mum wa imam, mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Ya, sebuah karya fiqh yang lengkap menghuraikan tata cara solat, ya, berjemaah mengikut mazhab Syafi'i. Kitab ini disusun oleh
tuan asalnya pengarang kitab ini, iaitu Al-Hibr, Al-Hamim, Al-Hammah, Al-Allamah Shihabuddin Abul Fath Muhammad bin Ahmad, yang terkenal dengan Imam Imad Al-Afghani Al-Misri Al-Syafi 867 Hijrah. Beliau menyusun dan mengarang kitab ini. Jadi ulama Malaysia, iaitu Datuk Yusuf Zaki Yaakob ni, orang Kelantan, mula-mula karang kitab ini, diterjemahlah kitab bahasa Melayu ya di Malaysia lah. Terkenal lah di kalangan Malaysia untuk kitab fiqh mazhab Syafi'i ya. Kenapa kita hadkan mazhab Syafi'i? Kerana di Malaysia lebih sesuai dengan mazhab itu dan terkenallah mazhab Syafi'i ya. Bila tuan nak tambah mazhab lain pun tak apa. Jadi kita bicara dulu bab mazhab Syafi'i, masalah imam dan makmum ya. Jadi tuan yang dalam hati Allah sekalian, inilah kitab yang saya cadangkan untuk menambahkan lagi kefahaman kita. Kadang tadi kita dah sempurna dah wudu, sempurna dah solat. Sekarang ni nak sempurnakan apa pula? Cara kita ibadat. Nak solat di rumah ke, seorang diri ataupun berjemaah. Jadi dengan kitab yang kita guna ini, Ustaz Hazri Al-Bindani ini, dia buat terjemahan ya. Dulu ulama kita nak karang kitab, dia takut ya, dan karang kitab pun tersembunyi di pondok-pondok dia saja. Sekarang ini kita keterbukaan ya. Jadi makin ramai ulama-ulama, makin ramai ustaz-ustaz yang mahir dan mampu dalam bahasa Arab untuk menterjemah. Jadi salah satu kitab ini iaitu Ustaz Hazri Al-Bindani. Kalau tuan-tuan tengok YouTube pun ada ya. Dia selalu buat daurah kitab imam, masalah imam makmum. Tuan-tuan tengok je dalam YouTube ada perbahasannya. Jadi pada hari ini kita ambil sikit sahaja ya sebagai mukadimah. Insya-Allah minggu depan kita tambah lagi ya. Kita tambah, dan kalau boleh dapat kitab lagi cantiklah. Kalau tak dapat, saya terpaksalah sebab PDF tak ada. Dalam PDF mungkin cetakan kitab sahabat-sahabat lain adalah, tapi cetakan beliau tak, sebab dia banyak orang beli dengan dia melalui direct dengan online dengan dia akan post dan sebagainya. Saya bukan ejen beliau walaupun saya sahabat beliau sejawatan, dan dia juga adalah sepupu kepada saya. Jadi bukan taksub pada dia, tapi oleh kerana biasa dengan dia, dan dia juga adalah seorang yang mahir dalam ilmu qiraat ya, dan juga mahir dalam bidang fiqh ibadah ya. Jadi oleh kerana kita kenal, kita tahu dia mahir, kita guna kitab dia. Kalau masalah tersilap dan sebagainya, kita boleh rujuk terus pada orang yang masih ada ini ya. Sebab tu saya pilih kitab ini. Jadi sekiranya tak dapat tuan-tuan, kita terpaksa buat slide beginilah ya, daripada kitab dia. Daripada kitab ni saya akan copy masuk ke slide untuk tuan-tuan baca ya. Lepas tu kita kongsilah, kalau tak keberatan kita kongsi di dalam edaran ya. Tuan-tuan boleh baca juga ya, edaran apa maklumat, nota-nota ya. Baik, untuk mukadimah hari ini kita mula sikit dulu apa yang dibicarakan dalam kitab ini, iaitu hadis asas ya. Yang pertama disebut hadis asas berkenaan peraturan solat berjemaah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Ini arahan pertama. Ya, bagaimana kata Nabi SAW, sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti makmum. Oleh itu janganlah kamu menyalahinya. Jika dia bertakbir, hendaklah kamu ikut takbir. Apabila dia rokok, hendaklah kamu ikut rokok. Dan apabila dia sujud, hendaklah kamu sujud. Rasulullah SAW sebut lagi, wala tastabiquni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyami wala bilinsirafi fa inni arakum amami wa min khalfikum. Apa maksud dia? Kita tengok. Janganlah kamu mendahului dengan rokok aku, kata Nabi. Tidak pula dengan sujud aku. Tidak pula dengan bangun berdiri, dan tidak pula dengan keluar daripada sembahyang.
kerana aku dapat melihat kamu daripada hadapan dan belakang. Ini kata Nabi. Tuan-tuan sekalian, dalam panduan solat Nabi sebut apa? Jangan mendahului Rasulullah. Nabi cerita, sebab Nabi sebut dalam hadis dia, solatlah kamu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tengoklah bagaimana aku solat. Jadi kalau dia solat berjemaah begitu, dia pesan, jangan mendahului rokok aku. Dan takbir jangan melalui aku. Ya, dan rokok, sujud dan sebagainya sehinggalah habis. Kata Nabi, aku melihat kamu, ya, aku melihat kamu dari hadapan dan belakang. Kenapa Nabi ada dua biji mata kah? Ya, adakah Rasulullah ada mata satu lagi belah belakang? Ya, ada sebelah tepi dan sebagainya? Tidak, tuan-tuan sekalian. Nabi mata macam kita, makhluk serupa kita, ya, bulu kening pun di sini, dia tak ada di bawah, sama aja. Ya, bulu mata pun cuma dia akhalul ainain. Bulu mata dia lebat sikit. Adhabul ashfar, ya. Bulu kening tebal menyambung, ya. Bulu mata pula lentik. Ya. Sebab tu kalau kita tengok orang yang bulu mata lentik ni, cantiklah, ya. Orang kata cantik tu sebab dia tambah lagi maskara, tambah lagi apa, cuma nak bagi cantik. Sebab asal orang Arab ni memang lebat bulu mata, bulu kening pun tebal, ya. Jadi kenapa cantik? Sesuailah mereka yang duduk di kawasan pasir, ya, kawasan-kawasan pergunungan, banyak bulu di sini, banyak tebal di sini. Kerana apa? Dengan tebalnya bulu mata dan sebagainya, boleh menepis debu-debu, ya, mengurangkan kesejukan dan sebagainya. Kita berada di Khatulistiwa sebelah sini, kalau tak cukup tebal bulu kening tu, belilah kain. Ya. Kita tak boleh banyak bulu, tak boleh banyak tebal bulu mata. Nanti kan tak nampak, jadi macam payung. Sebab apa? Negara kita panas, tuan-tuan. Nabi SAW nak bercerita kepada kita, Nabi hanya 2 biji mata macam kita. Cuma Nabi kata, aku boleh lihat kamu daripada depan dan belakang. Kerana apa? Kerana kata Nabi, Jibril akan cerita dekat aku, apa yang kamu buat tak betul. Kita pernah ceritakan, Sayyidina Abu Bakar datang lewat, tiba-tiba nak potong pakcik, nak potong, tak potong, sampai depan masjid, pakcik tu terus je, dia bukan Islam, ya, Kristian. Lalu dia pun sembahyang, ya, oleh kerana dia sampai-sampai dalam keadaan masbuk tadi, ya, terus Allahu Akbar, rokok. Alhamdulillah. Orang yang syukur, tuan-tuan. Kita kalau orang bagi RM1, kita nak 1000. Yang RM1 ni kita tak syukur dah, tuan-tuan, ya. Ya, orang yang berhajat nak berjumpa Nabi tadi, tuan-tuan, nak bersemayang, semayang kalau boleh takbiratul ihram sama dengan Nabi. Sebagaimana sahabat Nabi yang jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, aku ada kehilangan sekian-sekian. Kata Nabi, hilang apa? Lalu kata Nabi dalam cerita itu, ada dalam kitab ni ada cerita, Nabi kata, kehilangan, aku ingat kau ni terlepas apa? Terlepas takbiratul ihram bersama imam. Kerana takbiratul ihram bersama imam ni, apa kata Nabi, hilang luputnya kamu tak bersama dengan imam takbiratul ihram tadi itu, tak murafaqah, ya, dengan imam, merugikan kamu kerana waktu itu pahalanya sebanyak unta di bumi ini. Nampak tak? Kalau kamu tak sempat bersama imam tadi, takbiratul pertama tu, umpama hilangnya pahala kamu, kalau harta kamu tu umpama unta yang ada sebanyak unta di bumi ini. Banyak tak? Banyak pahala. Kita nak bilang tak cukup. Baru takbiratul ihram. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq, dia rasa sayang, tak sempat bertakbiratul ihram bersama Nabi. Bila dia sampai-sampai sempat juga satu rakaat dengan Nabi, ya, Allahu Akbar, ya, makna dikira bersama dengan takbiratul ihram walaupun dia masbuk, ya. Dia masbuk tu sebab nak menghormati orang di depan dia. Orang tua yang jalan lambat-lambat, ingatkan nak ke masjid, rupanya bukan Islam. Lalu dia pun alhamdulillah sampai ke Allah. Bila sampai pada Allah, Jibril terus tengah Nabi rokok itu, Jibril kata, wahai Muhammad, kau bangun daripada rokok ni, kau sebut apa? Sami'allahu liman hamidah. Adakah kita solat, tuan-tuan? Nabi Jibril, adakah kita solat kita tu, kita bangun daripada rokok, ataupun kita sampai-sampai sempat rokok masbuk dengan imam, kita sebut alhamdulillah. Ya, orang yang sebut alhamdulillah ini, dia syukur sebab dia rasa satu nikmat dalam solat. Kita kalau terlepas tu imam dah rokok, imam dah sujud,
kita tunggu lagi imam tu tak berdiri balik, kita buat betul kepiah lah ya. Kamu kepiah tu sengit sikit. Betul sejadah sakit kibah-kibah apa ridak lah ya, lipat tangan baju tarik bagi betul. Padahal Nabi kata ikut walaupun kita ketinggalan dalam rukun ya, walaupun terlepas daripada rukuk tadi, kita cepat-cepat rukuk sama dia walaupun terlepas, kita tambahlah rakaat. Sujud bersama imam walaupun sujud tu dah luput dah. Waktu tak kira rakaat ya. Kita sujud ikut sekali bersama Nabi. Ya, kerana sifat kita rasa alhamdulillah ya, walaupun tak cukup rukun. Macam Abu Bakar ni sempat rukun ya, tak sempat pun ikut sekali. Jangan duk pi tunggu bagi habis. Tunggu bagi imam tu, kita pun duk betul jadah, lipat mukibas kain betul jam, sapu air muka, ambil tisu sapu. Oh ya, tak payahlah ikut sembahyang tadi. Kerana fadilat dia solat berjemaah walaupun kita terlepas, kita cuba ikut sekali, banyak fadilatnya. Kita tengok di sini. Ada hadis itu sebut amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'al Allahu suratahu surata himarin. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, janganlah orang-orang yang mengangkatkan kepalanya mendahului imam itu tidak merasa takut Allah akan mengubahkan kepalanya menjadi kepala himar ataupun menjadikan rupanya seperti muka himar. Ya, ni Nabi umpama ke dalam hadis ni. Menunjukkan bahawa orang-orang yang mendahului imam, ya, dia sujud tu imam tak sampai lagi, dia sujud dulu. Ya, ada orang bila imam tu takbir Allahu akbar dia lagi kuat. Ya. Tiba-tiba makmum yang datang lewat tadi, dia ingat imam rukuk, dia takbir lebih pada imam. Allahu akbar. Imam sebut slow je, dia pun Allahu akbar. Ya, orang baru sampai tadi dia pejam mata, dia di antara nuas. Nuas atau nuas di antara celik dengan tidur. Ya, banyak hari Jumaat banyak orang-orang lelaki, tuan-tuan boleh test. Test kat suami ya, yang suami isteri lah. Ya, test suami tengok. Kalau dia balik Jumaat, abang, hari ni khutbah tajuk apa bang? Dia cuba tanya suami. Kalau suami kita tajuk hari ni Islam dan apa pengamalan. Contohlah, hari ini adalah memilih pemimpin yang terbaik. Contohnya, tajuk khutbah tu. Kalau dia kata, abang ingat tapi lupa. Maknanya abang tu tidur. Kan? Nuas dia tak tidur, tuan-tuan. Dia tak tidur. Tetapi dia dalam keadaan separuh sedar. Iz yughashi kumun nu'asa amanatan. Kata Allah Ta'ala dalam Quran pada sebut. Nu'as. Nu'as ni dia di antara sedar dan tidur. Ya, dia dengar imam cakap. Macam kita lah, kalau tolong ngantuk macam dalam kelas ni kan. Kita tunggu dia antara dengar dan tidak. Tidak dan dengar dan tidak. Cuba tanya, ingat tak? Dia tak akan ingat apa yang diberitahu. Dia tak akan celik mata dia. Ya, kalau dibiarkan, dia akan terus hilang akal, tidurlah. Kalau dikejutkan balik cucu, Tok tak tidur pun. Dia marah pula cucu. Tok tidur? Bila aku tidur? Tajuk apa hari ni? Apa dia imalah ke? Padahal cerita bab imam dan makmum. Dia kata masalah masyarakat. Jadi jauh maksud dia sebab dia tidur. Itu dipanggil nu'as. Nu'as ni idhirashi kumun nu'as sa'amanatan. Maksudnya apabila dia diselubungi mengantuk yang dahsyat, yang amat sangat. Kita ni bila waktu khutbah tu, kita mengantuk sangat ni. Tak lena pun tapi sungguh-sungguh. Khutbah imam sebut jaga, tapi orang sebelah tu, Haji, tidur kan? Bila saya tidur? Dia kata, tak mengaku tidur. Tobat dia tak mengaku. Sebab dia kata dia sedar. Sedar apa? Dia nu'as. Dia macam tu. Senguk. Senguk hak paling dahsyat kali, berdekur sekali. Tu Wallahualam lah. Biasa kalau berdengkur ni dia hilang ingatan. Bila hilang ingatan maksudnya dia tidur betul lah tu. Kalau berdengkur ni dia kena wuduk semula. Ya, kalau belum lagi dia kira nu'as. Tidur ya, dia separa tidur. Dia dengar tapi tak ingat apa. Boleh test kat suami dan anak-anak. Ya, itu yang isteri lah. Jangan ni ustaz suruh test. Jadi saya nak kena marah. Ya, bukan nak cerita kata suruh test suami, tidak. Nak cerita kata tidur atau celik ketika mana nu'as sedar ataupun tidak.
Nu'as ni dia diselubungi mengantuk yang amat-amat sangat. Dia mengantuk. Ya, tapi dia tak lena. Sebab dia sedar dia ibadat. Dapat tak pahala Jumaat? Boleh dapat. Tapi jangan sampai berdepur, takut hilang pahala. Solat pun tak sah sebab tidur. Batal solat wuduk ya. Okey, yang terusnya hadis-hadis tersebut, kata Nabi, dalam kitab ini, pengarang kata, hadis-hadis tersebut cukup mengharamkan, jelas mengharamkan perbuatan mendahului imam pada gerak rukuk, sujud dan sebagainya dari rukun solat hukum haram. Ya. Hukum haram itu telah ditasrihkan di dalam kitab Tahzib dan At-Tamimah dan lain daripada itu. Tuan-tuan sekalian, nak teruskan lagi ke? Saya rasa panjang ni. Jadi bab masalah pertama nanti kita hurai minggu depan lah kot. Dah 12 lebih dah. Ya, kita ambil mukadimah tadi sedikit sebanyak, ya, bercerita dan mengisahkan tentang kitab ini, iaitu tentang imam dan makmum ketika berada di dalam solat. Ada adab imam, ada adab makmum. Imam kena ada ilmu, makmum kena ada ilmu. Ya, imam kena belajar bab solat, makmum kena belajar bab solat. Ya, jadi sama-sama ada kefahaman membantu solat kita lebih khusyuk dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai mukadimah awal pada hari ini tentang kitab masalah imam dan makmum. Sekiranya dapat kitab, saya boleh saya adalah daripada tuan-tuan lah, tak ada nak dapat macam mana, nak post susah dan sebagainya, nanti saya boleh bagi nombor Ustaz Azri ini, tuan-tuan boleh ambil lah dan berhubunglah dengan dia nak dapat kitab macam mana, ataupun saya buat macam ni lah, saya copy dia punya slide ni, kitab ni isi-isinya saya masuk dalam slide. Ya, tuan-tuan tengoklah kat situ ya. Baca, boleh nampak juga ya, zaman sekarang ni zaman kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu pada kita sampai dengan berbagai-bagai kaedah. Ya, tuan-tuan tak dapat kitab, dapat kopi kitab. Tak dapat kopi kitab, ada orang tulis sampaikan lagi dalam bentuk PDF dan sebagainya. Saya cari dalam PDF tak jumpa ya. Sebab Ustaz Azri tak masuk PDF. dia cuma buat kitab. Jadi saya minta izin dia, saya kopi ni untuk tuan-tuan lihat dan kita bincang bersama-sama. Demi manfaat ilmu, kata dia, bagilah. Saya bukan nak ambil royalty apa. Royalty yang paling penting ialah tuan-tuan dapat amal, saya pun faham dan beramal, tuan-tuan dapat faham dalam ilmu itu. Itulah royalty yang sebenar. Ya, yang kita akan sama-sama mengambilnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Itu tuan sekalian, untuk bab pertama, soalan satu ya, iaitu ucapan yang dibaca apabila solat diiqamatkan. Apa perlu makmum jawab? Apabila Bilal qad qamatis solah, dan begitu juga tuntutan apabila solat Jumaat diiqamatkan. Ya, begitu juga kita tengok yang ketiga pula, masalah berdiri apabila solat diiqamatkan. Dia ada adab ketika di masjid lah. Ya, tiada sunat tahiyatul masjid apabila solat diiqamatkan. Jangan bangun berdiri sehingga imam keluar. Ya, begitu juga makruh solat sunat ketika hampir qomat. Ya, itu semua akan dibicarakan. Imam disunatkan menyuruh makmum membetulkan saf. Ini bukan kita sesaja reka ya. Ini adalah imam Rasulullah buat begitu. Kalau di Indonesia memang betul ada ya. Indonesia dia melantik dekat ni, dekat ridak ni, dia akan gantung satu baju dia tulis apa dia panggil apa tugas membetulkan saf. Ya, ada di Indonesia. Di masjid-masjid daerah dia ada ya. Dia letak ni petugas meluruskan saf. Imam kata betulkan saf. Kalau zaman Nabi dulu saf tak banyak, Nabi sendiri Sayyidina Osman pergi ketuk sendiri-sendiri ya, betulkan saf. Tetapi zaman Rasulullah, zaman sahabat-sahabat dia selepas itu makin banyak Islam, dia menggantikan melantik orang yang menjaga saf. Bila sebut saf, masing-masing dia jalan. Luruskan saf, rapatkan bahu, bukan rapat kaki, rapat bahu. Ya. Jadi dalam hal itu insya-Allah kita akan ulas mengikut urutan dia lah. Makmum hendaklah mendirikan niat menjadi makmum, mendapat fadilat takbiratul ihram. Ya, ada lagi lah sampai ke
lebih kurang 100 lebih ya. 125 masalah. Ya, dalam kitab ini saya akan bawa semua dalam slide-slide ini supaya kita dapat berkongsi maklumat tentang makmum dan imam ketika mana berjemaah di rumah ataupun di masjid ya. Itulah di antara yang kita akan kupaskan pada minggu-minggu yang akan datang. Untuk hari ini setakat itu dulu sebagai mukadimah pertemuan kita dan mukadimah kitab masalah imam dan makmum. Itu penting ya untuk kita beradab ketika mana solat baik di rumah berjemaah baik pun di masjid yang diutamakan bagi lelaki. Ya, bagi perempuan hanyalah harus dan sunat ya, ada kepentingan dan atas suasana yang baik boleh pergi ke masjid. Wallahu alam tuan-tuan, saya boleh berhenti sekat itu. Untuk hari ini kita berhenti awal sikit ya, sebelum ni terlajak je masa. Tuan-tuan kata tiap-tiap hari makan nasi pukul 1.15. Sebab apa? Ustaz ni dia tak jaga masa kami. Dia duduk seronok dia saja kan. Jadi kita cuba tertibkan masa itu ya. Kita cuba raikan tuan-tuan dan puan-puan. Ni pun lebih masa banyak juga tu 15 minit. Kalau Datin kata dia bagi sejam setengah saja. Ustaz pandai-pandai buat masa sendiri kan. Jadi tak boleh lah tuan-tuan. Dan saya pun berfikir begitu juga. Kadang-kadang seronok ya, bila bersama dengan tuan-tuan ni. Bicara tak ilmiah ni kita seronok nak berhenti sayang. Tapi melihat masa itu memang penting. Sebab tu Allah sebut wal asri itu untuk kita menepati masa ya. Kecuali berpesan-pesan dalam kebaikan ya. Terlebih sikit tu saya minta maaf lah. Yang terkurang pun saya minta maaf. Yang terlebih masa pun minta maaf. Terlebih ilmu kita kongsi. Ya, untuk kita dapat realitinya di akhirat lah ya. Untuk tuan-tuan lebih mantap, lebih menguasai ilmu di dalam ibadah dan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tidak ada lebih daripada itu ya. Untuk ibadah kita, apa jua yang kita buat bukan untuk disanjungi, semuanya adalah untuk mendekati diri kita pada Allah. Jaga diri tuan-tuan baik-baik kerana musim Covid ini kita tengok suasananya makin keadaan menakutkan ya. Macam-macam virus yang baru diperkenalkan. Ya, sama ada ciptaan manusia, saya cenderung virus ini ciptaan manusia lah. Ya, jaga diri baik-baik. Sebab apa? Baru ni semalam, sahabat kita 2 hari kena meninggal. 3 hari kena meninggal. Yang masuk hospital sehari meninggal. Sebab apa? Cepat. Cepat dia bergerak dan cepat bertindak sehingga orang tadi sesak nafas dan meninggal dunia. Kita mintalah doa baik-baik tuan-tuan, Allah dinding kita. Sebab tu dalam majlis ilmu ni bila kita doa, kita berada saja Nabi doa. Allah seluruh makhluk doa kat kita. Dari rahmat Allah turun itu dia membuang segala keburukan. Jadi kita nak cari majlis-majlis yang mendapat rahmat, itu yang penting. Bila ada rahmat Allah, rahmat turun menghalau segala kejahatan. Rahmat turun menangkis segala keburukan. Rahmat turun menghakis segala wabak dan sebagainya. Jadi niat yang baik, berada dalam majlis yang baik, mencari rahmat Allah. Ya, jadi dengan rahmat itulah moga-moga Allah Taala menjauhkan kita daripada wabak yang sedang merebak, yang sedang mendekati kita ya. Takut tuan-tuan ya, sebab sahabat-sahabat saya mengurus jenazah itu kadang-kadang dia kata sehari 20, 30, 40. Semalam kawan kita sendiri yang termasuk jenazah itu dia angkat nama dia apa sekian-sekian ya Allah. Ya. Moga-moga Allah Taala selamatkan kita dari musibah ini, sama ada daripada kejahatan manusia ke, kejahatan syaitan ke, ataupun musibah memang Allah nak uji kita. Kita hanyalah berkuasa untuk berdoa pada Allah. Moga Allah dinding daripada kita terkena dengan musibah ini dan kita diberikan kekukuhan keimanan dalam jiwa kita, rasa lagi kuat, lagi banyak ibadat kita, lagi pengharapan kita tinggi pada Allah Ta'ala. Itu lebih penting tuan-tuan ya. Kita tangguh dulu dengan kita baca doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah pertemuan kami dari awal sehingga akhirnya. Allahumma ya Allah, jadikanlah ya Allah setiap minggu kami
Di masa kami berada dalam majlis ini sentiasa mendapat rahmat dan keampunan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah berkatilah pertemuan kami. Allahumma ya Allah hidangilah kami dengan ilmu yang manfaat ya Allah. Kiranya terkurang kau baiki ya Allah dan kau tambahkan. Kiranya lebih kau jadikanlah ia sebagai kami ilmu untuk kami beramal dengannya dan kekal abadi untuk kami bersamanya ya Allah. Allahumma ya Allah masa yang kami habiskan ini akan disoal oleh-Mu ya Allah. Betulkanlah niat kami dalam mempelajari ilmu ya Allah agar apa yang kami pelajari ini masa yang kami habiskan ini ya Allah disoal untuk membantu kami memasuki syurga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah berkatilah ilmu yang telah kau berikan pada kami. Jadikanlah ianya ilmu yang dapat kami amal dengannya. Allahumma ya Allah sabitkanlah hati kami rasa rindu, cinta kasih pada ilmu-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah lapangkanlah dada kami, celikkanlah akal kami, terangilah hati kami agar ilmu yang kami miliki ini menjadi ilmu yang kekal abadi. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami, jauhlah kami dari penyakit wabak, penyakit COVID-19 yang sedang merebak ini ya Allah. Dengan rahmat dan keizinan-Mu jua ya Allah. Kau sahajalah yang mampu hapus lenyapkan penyakit ini ya Allah. Dindingilah kami ya Allah dari penyakit ini ya Allah. Datangkanlah keyakinan yang kukuh dan pengharapan kami yang tinggi padamu ya Allah. Sentiasa berusaha berdoa dalam apa jua keadaan kami ya Allah. Agar kau rahmati kami, kau dinding kami, kau jauhkan kami dari wabak penyakit ini ya Allah. Rahmatilah, cucurilah rahmat-Mu ke atas roh mereka-mereka yang telah terkena penyakit ini ya Allah. Sehingga menyebabkan mereka meninggal dunia ini ya Allah. Mudah-mudahan mereka dirahmati oleh-Mu ya Allah. Diringankan bebanan azab pada mereka. Dijadikan kubur mereka dari taman syurga-Mu ya Allah. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kita majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah tuan-tuan kita sambung minggu depan lah ya untuk yang pertama ini iaitu untuk bab imam makmum. Kita start pada pertama ya. Masalah yang pertama iaitu ucapan-ucapan yang dibaca apabila solat diqamatkan ya. Baik, sambung tangguh dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang bekerja terus kerja dengan sungguh-sungguh kerana Allah. Yang nak pergi masak makan teruskanlah ibadah masing-masing. Saya mohon kemaafan ya kalau terkurang daripada Allah, daripada diri saya, dan Allah yang mengampunkan dosa kita semua, dan yang lebih itu jadilah ia sebagai ilmu dalam kehidupan kita insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan tuan-tuan untuk berundur dan saya pun cuba merundur diri ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.